Assalamualaikum dan selamat pagi, menyinari pagi anda dan menghiasi dan memeriahkan lagi pagi anda hari ini. Pastinya bersama kami berdua, saya Nurhidayah Umur dan juga saya Helena Pallavi. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sentosa dan kalau anda sedang memikirkan keadaan semasa, ada macam-macam cerita yang panas. Ada cerita tentang pelancong daripada China, ada juga kisah-kisah rumah tangga, ada juga tentang ekonomi dan sebagainya. Dan pastikan anda setia bersama kami hingga ke hujung rancangan kerana kami akan menyajikan kepada anda beberapa topik yang memang orang kata sesuai untuk situasi semasa pada ketika ini. Dan ketika ini kan kita nak memberi ilmu dan manfaat dan pastinya teruskan setia bersama kami kerana kami akan berkongsikan ilmu mengenai poligami. Bukan kami nak mengajak anda di luar sana untuk berpoligami, tetapi untuk memahami akan poligami dan kesan psikologi kepada daripada perspektif psikologi. Jadi teruskan setia bersama kami dan sebentar saja kami akan bawakan isu itu untuk dibincangkan dengan lebih lanjut. Dan sebelum itu kami nak kongsikan mengenai dan kali ini ramai juga macam hari itu Perdana Menteri dah cakap wartawan digalakkan untuk mengambil dos penggalak kedua supaya menjadi inspirasi kepada orang di luar sana untuk juga mengambil dos penggalak vaksin untuk kali kedua. Dan saya di sini nak mengajak anda semua, kalau anda tak tahu lagi kat mana nak dapatkan vaksin penggalak dos kedua ini, anda boleh saja pergi ke MySejahtera anda, daftarkan di senarai-senarai klinik yang ada. Biasalah proses dah tak macam dulu. Dulu ada PPV, sekarang kita boleh pergi saja ke klinik-klinik swasta untuk dapatkan dos penggalak kedua dan ia diberikan secara percuma. Dan bercakap tentang vaksin dan COVID-19 ini juga, KKM telah menyatakan keyakinan mereka bahawa dengan kemasukan pelancong daripada luar negara dan juga perayaan yang akan tiba seperti Tahun Baharu Cina nanti, kes tidak akan melonjak. Ini berdasarkan pengalaman KKM sendiri pada tahun lepas misalnya. Kalau dulu mereka juga tidak mempunyai keyakinan dan takut jika ada lonjakan kes. Namun pada 1 April 2022, pada ketika itu adalah perayaan Hari Raya Haji, Hari Raya Aidiladha dan juga tahun Christmas pada ketika itu. Memang dan juga pada ketika itu juga rakyat Malaysia kembali daripada menunaikan haji dan sebagainya. KKM merasakan tak ada lonjakan yang signifikan dan pada ketika itu, dan mereka yakin pada ketika ini juga tak akan ada apa-apa lonjakan. Dan kalau kita nak menjadikan itu satu realiti, ambil dos penggalak kedua itu adalah salah satu daripada apa yang boleh kita lakukan. Baik, kalau kita lihat juga Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa ada varian baharu yang masuk. Namun varian ini belum lagi ada dan dikesan di Malaysia, dan diharapkan kita akan terus memantau rapi jenis varian ini dan memastikan ia tidak tersebar luas di Malaysia. Baiklah, itu apa yang kita boleh kongsikan tentang jangkaan KKM tentang COVID-19 dan juga dos penggalak COVID-19. Nurul, dan kita juga ada berita gembira daripada Arab Saudi, di mana Arab Saudi telah memberi Malaysia kuota penuh untuk rakyat Malaysia menunaikan haji, haji untuk pada tahun ini di mana apa yang pastinya kuota haji kali ini pastinya mengikut giliran, di mana giliran yang terkesan akibat COVID-19 yang terdahulu, iaitu sekitar tahun 2020, 2021 dan 2022 yang masih menunggu untuk berpeluang menunaikan haji adalah diutamakan untuk mereka ini menunai haji terlebih dahulu berbanding kuota untuk tahun 2023. Dan dalam pada itu tabung haji akan mengeluarkan surat tawaran bagi menunaikan haji tidak lama lagi. Dan tabung haji Malaysia juga turut menyambut baik keputusan Kerajaan Arab Saudi untuk memberi kuota penuh sebanyak 31,600 kepada warga Malaysia untuk musim haji tahun ini. Dan turut dimaklumkan antara berita gembiranya selain daripada kuota penuh yang diterima adalah tiada lagi had umur bagi mengejarkan rukun Islam kelima ini berbanding seperti tahun sebelumnya berikutan kes pandemik COVID-19 di mana kuota telah pun dihadkan kepada 65 tahun, tetapi tahun ini tiada had umur. Ini dikirakan satu berita yang menggembirakan dan memberikan
kelegaanlah kepada warga emas yang sebelum ini merasakan mereka tidak berpeluang untuk menunaikan haji, ya. Dan tambahannya rayuan haji melalui platform atas talian 3 hari juga akan dibuka pada tarikhnya, akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Maksudnya bagi mereka yang tidak berpeluang ataupun terlepas namanya untuk naik sebagai nama untuk menunaikan haji, mungkin boleh melakukan rayuan dalam permohonan ini dan akan dimaklumkan dalam masa yang terdekat dari semasa ke semasa oleh tabung haji. Jadi anda perlu cakna akan perihal ini. Itu dia antara kisah yang kita kongsikan juga mengenai berita gembira meskipun dalam kita masih lagi berdepan dengan COVID-19, tetapi dinasihatkan supaya kita terus mematuhi SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan penyakit jangkitan ini menjadi lebih parah lagi. Dan betul, sekiranya anda ada sebarang hibahan yang hendak dilakukan, cadangan ataupun penambahbaikan, anda boleh sahaja email kami di akmbernama.tv@gmail.com. Dan buat ketika ini kita nak sama-sama saksikan ramalan cuaca untuk hari ini dan juga nanti kita akan bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat, salam perpaduan dari Presiden Nurnisa Syila Osman dari Bilik Berita. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Hubungan erat Malaysia dan China akan diteruskan, terutamanya melibatkan kerjasama dalam bidang komunikasi dan ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata hubungan erat itu juga sekaligus menggalakkan pelaburan daripada syarikat berasaskan teknologi digital dari China. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing, dan delegasi di pejabatnya di Putrajaya. Sementara itu, menerusi catatan lain, Fahmi turut memaklumkan menerima kunjungan hormat Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Brian D. McFetus, di pejabatnya. Antara yang turut hadir dalam kedua-dua pertemuan ini, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Digital, Datuk Seri Muhammad Mentek. Mengulas lanjut, Fahmi berkata Malaysia dan Amerika Syarikat akan terus memperkasa ruang kerjasama dalam bidang telekomunikasi, ekonomi digital dan keselamatan cyber yang sekaligus memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara. Pembangunan infrastruktur desa di Sabah dan Sarawak harus diberi perhatian segera. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata secara keseluruhan infrastruktur desa di Semenanjung berada pada paras tahap memuaskan, namun beliau melihat infrastruktur desa di Sabah dan Sarawak mesti dipertingkat. Kita harus tahu Sabah dan Sarawak telah berada di tahap wilayah. Mereka bukan hanya perlu dibangunkan, tetapi setelah lebih 60 tahun dengan kita capai kemerdekaan, persimpangan antara wilayah mesti diperkirakan dan disegerakan. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata perkara itu perlu diberi perhatian memandangkan projek Lebuhraya Pen Borneo yang akan dibuka sepenuhnya tidak lama lagi bakal dan menjadi penghubung utama penduduk Sabah, Sarawak dan Brunei. Apatah lagi apabila penggunaan Pen Borneo yang menghubungkan antara Sabah dan Sarawak dan ada hubungan di Brunei umpamanya, connectivity daripada jalan-jalan utama ini ke bandar-bandar kecil dan juga ke kampung-kampung yang dilalui oleh Pen Borneo di kedua-dua negeri ini mesti diwujudkan.
Kerajaan bersetuju melaksanakan pelan kelonggaran penggajian pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja asing dalam sektor kritikal seperti perladangan, perkilangan, perkhidmatan dan pembinaan di Malaysia. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata melalui pelan ini, majikan dibenar menggajikan pekerja asing dari 15 negara sumber berdasarkan kemampuan dan keperluan sebenar majikan. Beliau menjelaskan melalui pelan kelonggaran penggajian pekerja asing, permohonan majikan tidak perlu melalui syarat kelayakan penggajian serta kelayakan kota. Kelonggaran bersyarat termasuk pematuhan kepada Akta Pekerja 1955 khususnya Seksyen 60K seperti gaji minimum selain majikan perlu menjalani proses naziran dan inspektorat oleh pihak berkuasa berkaitan. Kelulusan dalam tempoh kurang 3 hari. Boleh jadi 1 hari, boleh jadi 2 hari, boleh jadi 3 hari yang kita namakan kelulusan bersyarat. Ya, ada conditionnya lah. Syaratnya adalah akan ada proses naziran dan proses inspektorat. Okay, ya, maknanya approval kita bagi segera 1, 2, 3 hari. Okay. Dalam pelan kelonggaran ini. Datuk Seri Saifuddin berkata pelan tersebut bersifat sementara bagi memenuhi keperluan luar biasa pembangunan ekonomi negara. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan kebimbangan baginda terhadap aset keselamatan negara khususnya kapal-kapal tentera laut di Raja Malaysia TLDM yang sudah berusia dan perlu ditukar. Menerusi hantaran Selangor Royal Office, Sultan Selangor selaku Kapten yang dipertua TLDM bertitah pertukaran aset yang telah berusia itu perlu dilakukan demi memastikan kedaulatan perairan negara sentiasa terpelihara dan dalam keadaan siap siaga. Kebimbangan itu dizahirkan baginda ketika pertemuan dengan Panglima Tentera Laut PTL Laksmana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani Khamis lepas. Sekian dari Bilik Berita. Lagi untuk berita saksikan Bluetin bernama jam 11 pagi nanti. Dan itu saya Nurdi Samsila Osman. Salam hormat. Assalamualaikum. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dan Helena seperti biasa ya untuk melahirkan keluarga yang bahagia pastinya keluarga itu dimulai daripada kemudinya itu sendiri iaitu si suami untuk mengemudi keluarga tetapi dalam kehidupan sekarang sesebuah keluarga ataupun seorang suami nak bercakap pun dah berdebar-debar ni bercampur bau perasaannya kan semangat sangat ya betul kerana sebuah keluarga harus tuju keluarga itu adalah daripada si bapa dan juga si suami tetapi kali ini tidak kita nafikan bahawa di dalam Islam juga turut menghalalkan perkahwinan lebih daripada satu dan itu yang kita akan bahaskan apakah kesannya terhadap emosi dan juga daripada sudut psikologi itu yang kita akan kupaskan pada hari ini dan kita akan membawakan seorang yang pakar mengenainya untuk membincangkan mengenai isu ini di mana kita perkenalkan di hujung sana iaitu Dr. Azmawati Muhammad Noor merupakan pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Apa khabar Doktor? Sihat hendaknya? Alhamdulillah sihat. Okey doktor, seperti yang saya katakan, hari ini kita nak membincangkan mengenai keluarga poligami dan pastinya bercakap mengenai poligami ianya terkait rapat dengan psikologi. Dan mungkin doktor boleh huraikan konsep poligami ini sendiri dan juga kesannya terhadap psikologi manusia. Okey, terima kasih ya Nurul. Pertama kalinya saya nak terangkan apa itu maksud poligami. Poligami itu berasal daripada perkataan Greek ya. Dan ia bermaksud sebuah perkahwinan yang lebih daripada satu. Dan ia dilaksanakan sama ada secara serentak
okey, beramai-ramai ataupun berturutan. Dan seringkali dalam setengah budaya itu kita tahu bahawa poligami ini dibenarkan, tetapi dalam konteks masyarakat kebiasaannya adalah kebiasaannya monogami. Dan tadi Nurul ada sebutkan dan tanyakan tentang psikologi terhadap perkahwinan poligami ini. Dalam konteks psikologi ataupun penerimaannya, kita hendak lihat bahawa bila kita katakan tentang poligami, seperti yang saya terangkan tadi, kebanyakannya kita dah biasa dalam keadaan monogami, dan bila sesuatu keadaan yang baru dan berkahwin lebih daripada satu, ia akan memberikan impak yang besar. Bukan saja kita kata kemulut politik negara, tetapi kemulut politik di dalam rumah tangga itu sendiri. Di mana akan ada berantakannya kerana ada perubahan. Ya, ada orang baru, dan lepas tu ada juga daripada struktur ekonomi, dan juga daripada sudut kepercayaan, dan ini memang akan memberikan satu impak yang besar. Dan selain daripada itu juga stigma masyarakat. Bila kita bercakap tentang masyarakat mudah untuk memberikan apa orang kata tu satu labeling, okey, satu stigma, stereotyping bahawa bila ada poligami ini adalah satu perkara yang tidak baik ke atas mungkin isteri pertama itu ataupun sebuah perkahwinan itu mungkin ada sesuatu yang tidak okey. Jadi stigma masyarakat ini juga sebenarnya memberikan kesan kesihatan mental kepada perkahwinan itu sendiri, ya. Dan kalau kita lihat daripada sudut, mungkin saya boleh huraikan lebih sedikit tentang daripada sudut perspektif isteri yang pertama. Mungkinnya kalau kita sebut tentang poligami, ya, Helena, Nurul, poligami ini juga ada dua sebenarnya. Poligami yang dibenarkan. Apa itu poligami yang dibenarkan? Adalah apabila mendapat keizinan isteri. Dan hari ini mungkin topik kita hangat sikit, kita nak bincangkan poligami yang tidak dibenarkan, iaitu tanpa pengetahuan isteri, yang tiba-tiba dah bawa isteri baru. Dan ini memberikan satu, orang kata, wujudnya pergolakan. Dan isteri, bila mereka tidak tahu, isteri pertama tidak tahu, dan mereka akan berasa bahawa diri mereka tidak dihargai. Dengan tadi bila kita sebut tentang stigma masyarakat tadi, kan, diri tidak dihargai, mungkin terkesan orang kata low self esteem lah. Maksudnya orang kata tak pandai jaga suami, tak pandai jaga anak, tak pandai berhias, dan mereka sering menyalahkan diri mereka sendiri. Dan bila kita kata juga impak kepada isteri tadi, ya, kita dengar juga tentang bagaimana kita pun dah lihat banyak drama-drama dan realiti yang berlaku di dalam kehidupan kita. Bila kita dapat makluman bahawa ramai banyak kes-kes yang kita terima bahawa apabila isteri itu suami itu berpoligami, saya menceritakan tentang poligami yang tak dibenarkan tadi, ya, dan isteri pertama itu akan dibiarkan apa orang kata gantung tidak bertali. Jadi di manakah punca pendapatan? Risaukan tentang anak, risaukan tentang kewajipan sebagai seorang isteri. Di mana role itu banyak sebenarnya yang mereka fikirkan. Ya. Okay. Dan Dr. Aziz, kita faham juga kesan psikologi ini mungkin bukan sahaja pada isteri itu sendiri, mungkin kepada anak-anak dan juga keluarga yang menghadapi itu. Bagaimana pula dengan psikologi terhadap anak-anak? Okey, terima kasih Helena, soalan yang sangat baik. Kadang-kadang bila kita lihat, ya, dalam sesebuah keluarga tu, kita katakan anak-anak ni tak terkesan, budak-budak ni kecil lagi. Tetapi apabila, ya, dia tidak ambil, sebenarnya dia tak kisah sama ada anak tu kecil ataupun besar, dia memang akan memberikan kesan. Kerana apabila anak itu kecil, contohnya dah biasa ada ayah di rumah atau bapa di rumah, tiba-tiba ayah dan bapa tu tak ada pula kat rumah, dan mereka akan bertanya, mana ayah saya, mana papa, mana daddy. Dan ini akan menyebabkan emosi anak itu terganggu, dan anak-anak ini sebenarnya telah kehilangan, orang kata, kurang kasih sayang di situ, sebab figura seorang bapa itu sangat penting dalam pendidikan anak-anak itu sendiri. Dan itulah saya kata tadi, tak kisah anak kecil atau anak besar, terutamanya bila anak itu sudah meningkat remaja. Terutamanya kita tahu bahawa remaja itu melalui satu fasa yang lebih, orang kata apa, bergolak, di mana mereka sedang mencari identiti mereka, dan ini pula perlu berada dalam satu keadaan di mana mencari-cari dan ingin membantu, bergolak, kan, rumah tangga ibu ayah, dan mereka tersepit. Dan secara tidak langsung anak ini juga terkesan, ya tuan-puan, mereka ini mungkin boleh ada perasaan marah, boleh ada perasaan malu dengan kawan-kawan di luar sana di sekolah,
Dan mereka banyak juga kes yang kita dapati bahawa apabila anak-anak ini menyimpan dendam, bahawa mereka tidak mendapat kasih sayang. Dan saya juga ingin menekankan sedikit daripada sudut psikologi anak-anak yang sudah remaja ini, tidak kira lelaki atau perempuan. Remaja lelaki ini apabila mereka hilang figura seorang ayah itu, makanya mereka akan terjebak dengan gejala sosial yang lain. Contohnya dalam pengambilan, kita tak naklah sebut di sini, tapi pengambilan dadah, minta jauh. Dan kalau anak-anak perempuan juga, mereka akan terjebak dengan gejala isu sosial yang lebih besar. Contohnya mereka akan melihat kepada figura lelaki, mereka ingin mendapatkan dahagakan kasih sayang. Di sini akan membawa kepada masalah isu sosial yang lain pula. Itu yang kita risaukan sebenarnya. So bila kita sebut tentang faktor psikologi ataupun kesihatan mental, mereka memang terganggu. Tidak kira juga sama ada psikologi ataupun poligami yang dibenarkan tadi atau tidak dibenarkan. Walaupun kadang-kadang bila kita kata poligami dibenarkan, sepatutnya berlaku adil. Tetapi adakah kita sebenarnya berlaku adil kepada anak-anak dan juga isteri-isteri kita? Dan berlaku adil daripada segi pembahagian masa, dia attention, dia needs, keperluan mereka. So di sini juga mereka sebenarnya terganggu ya. Jadi kita perlu mengambil kira bahawa anak-anak ini sebenarnya terkesan. Okey, Dr. Azli, kita nak tanya juga, kita tahu bahawa walaupun kes poligami semakin meningkat saban tahun dan sebagainya, dan perceraian itu bukanlah satu tabu ataupun perkara yang pelik di Malaysia ini. Ia dibenarkan dan ia memang berlaku. Namun dalam kita mahu mencapai kebahagiaan diri sendiri sebagai ibu bapa, dan juga bagaimana kita nak menjaga psikologi anak-anak ini supaya tiada siapa, ataupun kalau kita nak cakap kesan impak psikologi itu minimal kepada semua anak-anak terutamanya. Bagaimana kita nak lakukan kejadian itu? Okey, terima kasih. Sebenarnya kalau kita nak meminimalkan isu ataupun kesan psikologi ini, sebenarnya itulah kita kata poligami yang dibenarkan ataupun sekiranya tidak dibenarkan, kena ambil cara untuk mengambil hati kedua-dua pihak. Kita tahu bahawa poligami itu memang dibenarkan even dalam agama kita. Tetapi sebenarnya apabila kita melihat kesan dia sekiranya tidak adil. Jadi bila kita kata konsep adil is not about bahagi masa rumah ni dan rumah tu, tetapi juga bahagi masa in terms of keperluan anak-anak itu, memenuhi kehendak, keperluan, dan juga untuk orang kata mengurangkan kesan psikologi ini. Memang tindakan ibu ayah tu perlu memberikan orang kata apa, more attention untuk anak-anak ini. Dan anak-anak ini, mereka jiwa mereka lembut, mereka tak kurang faham. Jadi kita perlu perjelaskan, dan mereka mudah mungkin diejek apabila di luar. Kan stigma masyarakat yang mungkin kenapa kau ada dua emak ya? Kenapa awak ada dua emak? So jadi mereka tak faham. Jadi konsep ini perlu diterapkan, dijelaskan supaya semua orang lebih tenang. Walaupun kita tahu sebenarnya untuk berpoligami ini adalah sesuatu yang boleh diterima oleh sesetengah pihak, tetapi mungkin juga sukar walaupun kita kata dah reda, tetapi tahap reda itu. So ia bergantung banyak faktor sebenarnya. Dan jelas sekali ya, poligami ini akan membawa satu kesan perasaan yang berpanjangan, mungkin sepanjang perkahwinan itu buat selama-lamanya. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini dengan banyak lagi perbincangan yang lebih panas pastinya. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan kali ini sedang berlangsung Perhimpunan Agung UMNO di WTC, dan kita hendak bersama dengan rakan wartawan di sana untuk melihat perkembangan perhimpunan itu, dan hari ini dimulakan dengan sayap, ketiga-tiga sayap UMNO. Jom kita bersama dengan Ana Zulkifli. Helina
Benar Nurul, Perhimpunan Agung UMNO 2022 membuka tiranya pada hari ini selepas ia ditangguhkan berikutan pilihan raya umum ke-15. Dan kalau anda dapat perhatikan, saya ketika ini berada di lobi WTC di mana di belakang saya berlaku ketika ini iaitu pendaftaran bagi pergerakan 3 sayap dari bahagian bagi pergerakan wanita, pemuda dan puteri bahagian, dan mereka telah sampai ke sini sekira seawal pukul 9 pagi tadi untuk sesi pendaftaran keahlian. Baik, dianggarkan seramai lebih 6,000 perwakilan dari 3 sayap dan juga dari bahagian dan nasional dari seluruh negara akan berhimpun di sini selama 4 hari untuk mengikuti perbahasan usul ucapan dasar Presiden, di mana kami juga turut dimaklumkan hari ini terdapat penambahan kehadiran perwakilan seramai 600 orang bagi perhimpunan tahun ini. Pada 11 pagi nanti kami dimaklumkan pihak urus setia akan mengadakan pelancaran bagi laman media, dan pada 8 malam PAU 2022 akan dibuka secara rasmi dengan perasmian Perhimpunan Agung Pergerakan Sayap Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO di Aras 4, 5 dan 6 di Dewan Tun Razak. Dan sudah pastilah inilah hari yang ditunggu oleh para perwakilan, di mana ia akan menjadi platform terbaik buat parti ini untuk membuat perancangan segera bagi bergerak ke hadapan susulan prestasi buruk pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Dan perhimpunan kali ini juga dilihat agak penting kerana untuk mencerminkan bagaimana parti politik terbesar Melayu dan juga terbesar dan tertua di negara ini menyelesaikan semua perkara yang berhubung kait dengan isu dalaman parti selepas parti itu kalah dalam kedua-dua PRU, iaitu PRU 14 dan juga PRU 15. Dan saya kira pelbagai lagi perincian menarik akan kami sampaikan dari Perhimpunan Agung UMNO 2022. Teruskan setia bersama Bernama TV. Kami akan sampaikan laporan selanjutnya dalam Buletin Bernama. Kembali ke studio bersama Helena dan Nurul. Terima kasih Ana Salina, itu tadi langsung dari WTC dan pelbagai perkara yang akan dibahaskan dalam Perhimpunan Agung kali ini, dan pastinya akan membawakan satu perspektif baru dan suasana yang lebih hangat lagi, dan sama-sama kita nantikan dari semasa ke semasa perkembangan yang akan dibawakan. Dan kita terus kembali membincangkan mengenai keluarga poligami, perspektif psikologi, pastinya bersama dengan Dr. Azmawati Muhammad Noor. Dan Doktor, kita nak tanya juga, kalau tadi kita dah bincangkan dan bahaskan mengenai sudut psikologi dan kesannya pastinya terhadap isteri pertama dan juga anak-anak, tapi kita terlupa seringkali terlupa bahawa isteri kedua juga turut menerima tempias psikologi yang besar, kurang dikatakan ataupun dilabelkan sebagai perampas dalam masa sama untuk menanggung tempoh yang pastinya ketika ini menerima segala kejian, tekanan yang akan memberikan kesan. Dan mungkin doktor berkongsikan mengenainya. Okey. Betul apa yang dikatakan itu, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, stigma masyarakat tu memang betul-betul benar-benar berlaku. Dan bila isteri nombor 2 memang akan seringkali dilabelkan sebagai perampas, walaupun sebenarnya poligami itu dibenarkan. Dan poligami itu bila kita dah benarkan, maksudnya isteri pertama menerima dan juga ahli keluarga yang lain menerima, tetapi masyarakat juga seringkali memang mengaitkan dengan tentang perampas ini tapi sebenarnya kita kena faham bahawa kita kena faham faktor-faktor. Bukan semuanya kita nak katakan bahawa isteri kedua itu perampas. Apabila sekiranya isteri pertama reda mungkin untuk memberikan suami itu seorang anak, mungkin kalau mereka memang tidak boleh memberikan zuriat, dan itu atas pilihan masing-masing, itu sebenarnya bukan perampas. Dan atas takrifan isteri pertama itu tadi. Dan sebenarnya bila kita kata melihat kepada tahap kesihatan mental isteri kedua ini, apabila kita menerima cemuhan, biasa kita akan merasakan emosi itu, emosi sedih, emosi marah. Tetapi kita sebagai masyarakat juga kena memainkan peranan sebenarnya. Jangan hanya mudah untuk menunding jari, malahan kita perlu juga faham tentang apa yang berlaku. Jadi apa yang berlaku di luar sana sebenarnya membuatkan keadaan itu semakin teruk.
semakin orang kata apa bernanah lagi, semakin bergolodak jiwa isteri kedua ini, walaupun sebenarnya mereka menjalankan tanggungjawab yang baik. Tetapi yang dikatakan perampas adalah apabila macam saya katakan tadi, berpoligami secara tidak mendapatkan kebenaran dan juga tidak membenarkan sang suami itu untuk, itu yang kita mungkin dilabelkan sebagai perampas, untuk bertemu dengan isteri pertama dan juga dengan anak-anak. Walhal anak-anak itu adalah zuriat sang suami. Itu mungkin yang membuatkan apa orang kata masyarakat marah. Ya. Okey, doktor, kita nak tahu juga kalau sang isteri pertama mengalami tekanan, isteri kedua dan anak-anak, bagaimana cara terbaik untuk mereka ini meredakan tekanan ataupun kita katakan coping mechanism untuk mereka berdepan dengan kesan-kesan psikologi ini, tak kisahlah jangka pendek, jangka sederhana ataupun jangka panjang, apa yang boleh mereka lakukan? Okey, sebenarnya bila kita sebut tentang perasaan, ini adalah part of our kesejahteraan psikologi. Bila kita sebut tentang 3 perkara iaitu PET, saya sering kali kongsikan. P ialah pemikiran, emosi dan tingkah laku. Memang tak kala kita mendapat berita bahawa mungkin sang suami sudah beristeri 2, jadi adalah biasa untuk seseorang itu berasa emosi, marah, berasa geram, berasa sedih, itu adalah biasa. Tetapi sebenarnya bila kita berasa tu, kita dah tak boleh fikir betul dah. Kita tidak boleh fikir rasional, betul. Kita tidak boleh berfikir dengan baik. Jadi apa yang kita boleh laksanakan ialah take a step back dulu, undur dulu dan bernafas dengan baik. Jadi kita akan sentiasa melatih apa orang kata klien kami untuk buat teknik pernafasan supaya reda sedikit aspek kemarahan tu. Dan bila dah reda, jadi kita boleh berfikir dengan lebih rasional. Dan bila boleh berfikir dengan rasional, kadang-kadang bila kita beristeri, bila kita menjadi isteri pertama ni, kadang-kadang bila kita dah marah ataupun isteri kedua dan ada isteri-isteri yang lain, mungkin kita lupa untuk menjaga diri kita sendiri. Bila last kali kita pergi spa, mencantikkan diri, menjaga diri kita. So self-care itu penting. Dan jangan lupa juga daripada aspek psikososial. Seringkali kita lupa untuk bersosialisasi dengan rakan-rakan kita sendiri. Jadi itu adalah penting. Cari dulu, tenangkan hati, kedamaian itu penting. Yang kita risaukan adalah apabila seringkali kita lihat dalam drama-drama, selalunya kita lihat contoh-contoh bila bini-bini ini serang menyerang di antara satu sama lain. So kita nak latih tentang bagaimana untuk ada coping mechanism yang baik. Okey, kita tak nak jadi seperti mereka yang menyerang, tapi kita ingin menjadi lebih baik. Jadi kita lebih tenang. Dan bila kita tenang, kita lebih rasional dan mungkin kita boleh ambil tindakan yang bersesuaian dengan apa yang kita hendak sebenarnya. Dan selalunya kan bila sang isteri ini berada dalam situasi ini, bila pemikiran tidak rasional dan sebagainya, selalunya permohonan ataupun penceraian itu akan berlaku. Adakah itu sebenarnya tindakan yang baik untuk kita keluar daripada segala permasalahan ini, penceraian itu sendiri, doktor? Okey, bila kita sebut tentang penceraian, dalam agama kita juga mengajar bahawa penceraian itu adalah yang terakhir sekali, kita last resort kita kata. Tetapi sebenarnya apabila ia melibatkan emosi yang sampai mengganggu tadi kesihatan mental yang kita risaukan, dia boleh mengganggu gugat hingga menyebabkan penyakit mental, depresi, dan ada cubaan-cubaan untuk mencederakan diri. Dan mungkin di dalam keadaan rumah tangga itu bila bergolak, bila sang suami mungkin nak menyelamatkan isteri yang mungkin yang baru ini, jadi isteri pertama didera daripada segi bukan sahaja emosi, daripada fizikal. Jadi saya hendak sarankan bahawa terdahulunya perlu berjumpa dengan pakar. Kita tahu bahawa di Jabatan Agama Islam ada menyediakan pakar kaunseling untuk membincangkan tentang aspek rumah tangga. Dan setelah itu sekiranya tidak boleh untuk diselesaikan, mungkin jalan yang terbaik ialah penceraian. Walau bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, iaitu itu adalah resort yang last lah. Itu adalah satu aspek yang terakhirlah kita ambil. Itu dia dapat disimpulkan ya daripada perbincangan kita. Banyak sebenarnya kesan yang tidak elok berbanding kesan elok akibat daripada poligami. Khasnya lelaki di luar sana sekiranya tidak begitu arif ataupun mendalami ilmu akan kekeluargaan, dinasihatkan supaya tidak mengamalkan poligami. Tetapi sekiranya mereka di luar sana yang bercita-cita untuk melakukan poligami ataupun terdetik hati untuk menambah cawangan, mungkin
Doktor, boleh memberikan nasihat apakah yang sewajarnya seseorang suami itu ada bagi melahirkan satu keluarga besar yang sihat? Okey, terima kasih Nurul. Sebenarnya poligami itu adalah sesuatu yang kita kata tidak salah. Okey, dia dibenarkan. Cuma cara dan untuk kita melaksanakan perkara itu, tindakan itu perlulah betul. Walaupun sebenarnya kita kadang-kadang isteri ini orang kata apa, mengambil hati, mungkin tidak benarkan, tetapi gunakanlah, didiklah isteri itu tentang apa yang sebenarnya boleh dilaksanakan, dan juga berikanlah, berlakulah seadil-adilnya. Dalam surah An-Nisa pun ada pesan kan, kalau kita tidak boleh berlaku adil maka tetaplah dengan satu sahaja. So mungkin di situ kita boleh pelajari, apa yang kita boleh pelajari ialah kalau anda tidak boleh berlaku adil, bukan sahaja daripada segi zahir batin, tetapi juga daripada segi orang kata apa, masa, daripada keperluan anak-anak. Jadi tepuk dada, tanya selera. Itu dia. Islam itu sifatnya memudahkan, ya. Betul. Seringkali orang menggunakan ayat untuk berkahwin, kebenaran kahwin adalah untuk ni ya, untuk membenarkan keinginan masing-masing. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan. Ada suami yang mengeluarkan perkataan macam ni. Okeylah kalau divorce is what you want, okay I bagi you. Padahal keadaan yang mendesak, keadaan yang ni sampai isteri itu sendiri terpaksa melakukan permohonan itu dan membatalkan perkahwinan itu. Dan aku kata kita semua bermuhasabah diri, pastikan apa keputusan yang kita buat adalah yang terbaik. Baik, terima kasih kepada tetamu kita Dr. Azmawati Muhammad Nur, pensyarah Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan daripada Universiti Malaya, atas perkongsian itu tadi. Terima kasih sekali lagi doktor, dan kita akan bawakan kepada anda satu video tentang bagaimana OKU penglihatan ini boleh mencapai apa sahaja cita-cita. Jom kita bersama dengan koresponden daripada bernama Perak. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Menjadi orang kurang upaya OKU penglihatan tidak menghalang seorang lelaki menimba ilmu pengetahuan hingga ke peringkat ijazah kedoktoran PhD demi mengejar cita-citanya sebagai tenaga pengajar. Dr. Chow Sak Ching, 45 tahun, yang sudah 11 tahun mengajar subjek bahasa Inggeris di sebuah pusat tuition di Jalan Industri Kampar, memperoleh harapan menggunung untuk menjadi pensyarah apabila menggenggam ijazah kedoktoran dalam bidang pendidikan khas di Universiti Pendidikan Sultan Idris kampus Tanjung Malim pada awal tahun lepas. Bapa kepada dua anak itu bagaimanapun kecewa kerana sehingga kini masih tidak diterima untuk berkhidmat sebagai pensyarah setelah banyak permohonan dihantar ke beberapa institut pengajian tinggi termasuk Universiti Pendidikan Sultan Idris sejak Jun lalu. Walaupun telah membuat segala yang perlu dilaksanakan termasuk usaha melalui inisiatif MyStep bagi mendapatkan dasar 1% pekerja OKU. Chow yang hilang penglihatan akibat kemalangan pada 1996 lalu berkata beliau berupaya mengajar para pelajar dengan baik menggunakan teknologi seperti aplikasi pembaca skrin pada komputer dan peralatan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Katanya buktinya beliau sudah lebih sedekad menjadi guru di pusat tuition itu kerana penduduk sekitar yakin dengan kualiti kemahirannya untuk mendidik anak-anak mereka. Malah para pelajar juga terdiri daripada individu dewasa yang ingin menguasai bahasa berkenaan. Beliau berharap semua pihak antaranya Presiden OKU Central, Senator Datuk Ras Adi Baradzi dapat mengubah diskriminasi terhadap golongan berkenaan dengan memberi kesedaran kepada orang ramai dan majikan supaya mereka yang senasib terutamanya yang berpelajaran mendapat peluang pekerjaan dalam bidang profesional. Pada hari OKU 3 Disember lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata diskriminasi terhadap golongan itu dalam pelbagai bidang mesti dihentikan dan golongan OKU seharusnya diberi peluang menyumbang keringat serta buah fikiran dalam pelbagai lapangan di negara ini. Baik, itu sahaja dari Biro Perak. Terima kasih. Terima kasih kerana masih sudi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan kali ini kita akan berkongsi kepada anda tentang ilmu kanser usus
kenal dulu, jangan takut bersama dengan tetamu kita, seorang pakar bedah kanser kolorektal daripada Fakulti Perubatan Universiti Malaya, iaitu Dr. Nora Abdul Aziz. Terima kasih Dr. Nora kerana sudi bersama dengan kami. Dan mungkin doktor, dan terlebih dahulu apabila kita sebut saja kanser usus adalah satu kanser yang begitu menakutkan sekali, yang menggerunkan sekali, dan kes penghidap kanser usus saban tahun dilaporkan meningkat begitu tinggi sekali. Peningkatan itu menunjukkan satu graf yang tidak begitu sihat. Dan mungkin doktor boleh terangkan apa itu kanser kolorektal dan juga mungkin nak mengenali akan sifat-sifat kanser ini bagaimana, doktor? Okey. Terima kasih Okey, so memang sebenarnya kanser ni memang meningkat. So apakah colorectal cancer tu? So colorectal cancer ni kolon dan rektum. Actually sebenarnya itu adalah usus besar ya. So usus besar kita sebahagian daripada sistem penghadaman. Dia di hujung, tujuan dia untuk nak mengumpulkan semua jus-jus penghadaman dan memampatkannya sampai satu masa kita akan buang air besar. Itu tujuan kolon. Dan kanser ini boleh berlaku apabila lapisan dalam kolon itu membahagi secara tidak normal. Mulanya dia boleh jadi biji atau ketulan-ketulan kecil yang dinamakan sebagai polip, dan kemudiannya polip ini boleh berubah menjadi sifat menjadi kanser. Okey, dan di situ dia akan mendatangkan gejala-gejala tertentulah. Tapi sepanjang masa dia masih kecil ataupun tak terlalu besar ataupun tak terlalu berdarah atau dia adalah satu kanser yang invisible, yang tak dapat kita tahu, tak sedar, tak tahu, tak nampak, tak ada rasa apa-apa, tak ada rasa apa-apa, tak ada sakit apa-apa. Jadi kita kena peka terhadap kesan-kesan awal dia lah. Dan efek dia daripada kita punya cara tabiat buang air besar. Itu antara tanda-tanda awal yang kita boleh tahu sesuatu tu tak biasa. Okey, dan bercakap tentang cara pembuangan najis dan sebagainya, apa yang boleh kita bezakan antara kesihatan kolon yang baik dengan yang tak baik tu? Seelok-eloknya apa yang kita makan harus dikeluarkan dalam masa 3 hingga 5 hari. Tak boleh lebih dari itu. Okey, biasanya. Itu yang paling normal. Tapi lain orang lain sifat mereka. Ada yang membuang hari-hari, sekali sehari, 2 kali sehari ataupun sekali dalam 2 hari. Jadi setiap orang ada sifat dan tabiat mereka sendiri. Jadi yang paling penting is kita tahu apakah sifat kita sendiri dan apa yang lain macam untuk kita. Jadi yang sihat seeloknya pemakanan yang sihat dan berzat, cukup zat air, sayur, buah-buahan, cukup fiber, dan kita akan membuang sepatutnya setiap hari. Dan pergerakan usus kita ni bergantung pada pergerakan badan kita juga. Jadi kalau kita banyak lepak, baring, jadi kita akan kurang buang air besar dan pergerakan usus kita pun perlahan. So kalau kita secara amnya sihat, aktif, usus kita pun akan sihat dan aktif. Dan ini juga termasuk dengan faktor pemakanan dan minuman kita. Kita sentuh mengenai satu faktor pemakanan dan minuman ni, doktor. Adakah dikatakan kerap memakan makanan yang separuh mentah juga merisikokan ataupun menyumbang kepada penyebab kanser ini? Bagaimana, doktor? Adakah ianya sekadar mitos ataupun bagaimana? Okey, makanan yang separuh mentah ni biasanya efek pada saluran penghadaman yang lebih awal lah, dari atas lah, esophagus ataupun stomach. Bila sampai di usus makanan itu dah jadi berubah bentuk menjadi najis, dan memang ada bakteria pun dalam kita punya usus besar yang normal. Jadi bila disampai kat bawah tu tak banyak jenis pemakanan yang harmful lah untuk usus besar kita, kecuali kalau kita tak membuang dengan regular ataupun kerap lah. Atau biasa, secara biasa, atau kita tak boleh, kalau kita tak boleh clear makanan tu, di situ bakteria itu akan lebih aktif. Dan ada teori yang mengatakan beberapa jenis bakteria yang aktif ini boleh menyebabkan kanser. Antaranya, doktor? Beberapa jenis bakteria seperti E. coli, itu adalah memang normal dalam usus kita. Tapi ada satu jenis bakteria, saya lupa sekarang ni, tapi yang memang bila ada kolon kanser, bakteria tu ada kat situ. Tapi apa yang menyebabkan bakteria tu suka hidup dalam kolon kita adalah jenis makanan yang kita makan. Dan kebanyakan ini dikaitkan dengan red meat ataupun daging merah. Tapi kalau sekiranya kita lawas ataupun kita buang air besar, maka populasi bakteria itu dan dia punya interaksi dengan lapisan dalam usus besar kita itu tak terlalu
aktif yang menyebabkan yang mungkin boleh menyebabkan kanser lah. Maksudnya red meat ataupun daging merah, adakah cara masak daging merah tu pun turut memainkan peranan ataupun apa sahaja bahan asalkan daging merah memberi kesan? Bagaimana pandangan doktor? Saya rasa apa cara masakkan saja, tapi mungkin salah lah. Tapi yang kita tahu is there's no actual causal relationship. Tapi ada trend yang mengatakan kalau kita, sebab daging merah ni lambat untuk dicerna, dan by the time dia wujud dekat kawasan kolon, dia masih lagi ada parts yang tak tercerna, dan bakteria mengambil peranan dalam pencernaan dia juga. So dia lagi banyak benda dia boleh makan lah dekat usus besar tu sebenarnya. Okey, doktor, dan antara amaran awal kanser usus ini adalah bila kita najis itu berdarah dan sebagainya. So selain daripada sebelum kita tunggu dia berdarah dan sebagainya, apa yang boleh kita kesan awal untuk mengelakkan daripada ia terus jadi parah? Okey, so pendarahan ni berlaku apabila kita punya najis berinteraksi dengan kulit dalaman usus kita. Jadi bila ada biji-biji atau ketulan, dia akan bergesil dengan najis, dan itu menyebabkan pendarahan. Biasanya pergeselan ni sikit ataupun tak berapa obvious. Jadi kita tak nampak darah merah keluar dekat tempat berak ataupun dekat toilet, ya. Tapi kita akan rasa lesu. Kerana lama kelamaan sikit-sikit pendarahan tak nampak dengan mata kasar, tapi sebenarnya memang berlaku, maybe berbulan-bulan, maybe bertahun, sampai kita anemia, dipucat, tak boleh nak bernafas, susah nak beraktiviti. Di situ kita tahu antara kesan awal ada berlaku pendarahan, tumpah darah lah dalam kita punya usus. Dan kebiasaannya di usus besar. Okey, doktor. Ada satu slide yang menyatakan bahawa antara simptom awal adalah mengalami tenesmus. Apa yang dimaksudkan tenesmus ni? Okey. Bila kita najis sampai di tempat berak, di hujung, ya, di dubur, betul-betul atas lubang dubur tu dinamakan rektum lah. Okey. Di situ bahagian terakhir lah, pengakhiran. Di situ usus kita boleh expand dan kita boleh detect bila kita nak buang air besar. Ya. Bila ada sesuatu benda dekat dalam bahagian rektum ni, kita boleh detect. Ya, jadi bila ada ketumbuhan atau kanser dalam bahagian rektum ni, kita pun boleh detect. Di mana bila kita pesakit selalu komplain, bila kita buang air besar, rasa macam nak kena buang air besar lagi dan lagi, sebab dia rasa something ada lagi dekat dalam tu. Sebenarnya itu adalah ketumbuhan lah, kanser tu namakan tenesmus lah. Dan how do we bezakan antara, ataupun adakah perkaitan terus antara buasir dan juga kanser usus ini? Bagaimana doktor? So jadi sangat bahaya lah, ya. So kebanyakan orang ingat berdarah tu buasir, tapi berdarah pun boleh jadi kanser. Boleh ada kaitan, boleh ada dua-dua sekali, boleh ada salah satu, boleh ada tak ada apa-apa lah. Okey doktor, kita nak tahu juga mengenai ramai di luar sana yang telah pun mengatakan pentingnya penjagaan usus dengan mengamalkan detox, ya, iaitu pemakanan detox. Mungkin doktor boleh huraikan dan perjelaskan, adakah ianya berkesan ataupun bagaimana? Detox. Okey, macam saya cakapkan tadi, kalau kita sihat, badan kita sihat dan aktif, usus kita akan juga aktif. Detox ini secara amnya kita keluarkan apa yang terdapat dekat dalam usus besar kita. Jadi ini memang proses semula jadi yang memang berlaku pun kalau kita aktif. Tapi sekiranya kita rasa macam sumbat, biasa orang kata sumbat, saya tak syorkan sebab dia berlaku secara normal anyway. Jadi kita tak perlu buat tu, melainkan kita ada duit ekstra ke apa, tapi sebenarnya tak perlulah nak detox ni. So kita kena amalkan pemakanan yang sihat dan minuman air kosong. Dan adakah berpuasa itu adalah merupakan detox yang terbaik untuk kita menjaga usus kita? Bagaimana doktor? Ada beberapa research dan even kita sunnah Nabi lah yang suruh kita sebenarnya patut makan dalam 5 hari seminggu sahaja. Itu agak healthy lah. Jadi kita tak boleh makan berlebihan dan kita perlu ada masa untuk usus kita clear sebenarnya. Okey, doktor, bagaimana langkah-langkah awal untuk kita mengesan ini, endoskopi ke ataupun ada ujian-ujian lain yang boleh kita lakukan? Okey, so antara ujian dia, first kita boleh check kalau ada sel darah manusia dalam najis kita. Okey. Jadi kalau kita makan daging ke tak makan daging ke, dia check actually darah manusia. Alright, so nama dia FIT test lah. Fecal occult blood test. So dalam najis, kalau kita tak nampak ada darah, kita boleh calit dan kita letakkan satu jaring kimia, dia akan detect kalau ada sel darah manusia atau tak dalam najis kita. So the moment ada darah manusia, kita boleh buat
kolonoskopi. So kita detox ataupun kita buat flush out semua najis dalam badan. Dan kita masukkan skop dekat dalam usus besar, cari mana yang mungkin menyebabkan pendarahan tu, mana tempat yang tumpah darah yang kita detect dalam najis tu tadi. Biasanya benda ni kita boleh detect, kebanyakannya ada radang ataupun ada polip atau biji-biji kecil, dan kadang-kadang ada kanser. Tu sebab kita boleh detect awal kanser tu. Dan antara rawatan yang diperlukan untuk seorang pesakit kanser, mungkin doktor boleh jelaskan. Okey. So bila kita sebut pasal rawatan, kita tengok stage dia, apa tujuan rawatan kita. Pertama untuk cure sembuh sepenuhnya, kedua untuk check simptom dia, dan ketiga untuk merawat, sekadar merawat lah, tak boleh lakukan apa-apa. So yang operation biasanya dilakukan untuk stage 1, 2, 3, boleh juga stage 4. Stage 1, 2 ni stage awal, dan biasanya pesakit tak ada simptom. Stage 1, 2 ni didetect oleh FOBT test ataupun kolonoskopi. Bila stage 3 dan 4, sakit boleh mendapat simptom pendarahan yang berlebihan ataupun tenesmus ataupun even sumbat perut. Tak boleh nak buang air besar terus, 3-4 hari tak boleh keluar, kembung perut, muntah dan sebagainya. Jadi sumbatlah, berlaku sumbat. Di situ kita kena buat operation emergency. Sebelum dia sumbat, kita boleh keluarkan kanser ini. Selepas dia sumbat, mungkin kita boleh buat satu terapi, kita plan sebelum disumbat lah, kita plan untuk buat kemoterapi ke radioterapi sebelum operation. Doktor, ni soalan mungkin dikelakar sikit lah kan. Bila kita buat pembedahan tu, apa yang kita sebenarnya lakukan? Kita keluarkan sel itu ataupun kita pendekkan usus itu ataupun bagaimana? Okey, so bahagian usus yang ada tumor tu, sebab dia satu saluran yang panjang jadi bahagian yang ada tumor tu kita akan keluarkan dan kita akan ambil margin yang normal, so dalam 5 cm sebelum dan selepas usus tu. Dan kita akan tengok saluran darah antara kedua usus tu dan kita sambungkan balik. Jadi usus dan tepi kiri kanan serta saluran darah dia akan diambil dan dikeluarkan. Yang tepi hujung proximal dan distal akan disambungkan. Boleh dan sambung, dan ukuran usus itu tak ada mengganggu kehidupan selepas itu. Kita boleh hidup tanpa ada usus besar pun. Tapi bahayalah dan perlu adjustment lah daripada kita. Tapi seeloknya kena ada usus besar. Lama-kelamaan sebenarnya kalau tak ada usus besar, usus kecil kita akan ambil alih tugas usus besar. So dia akan dibebani. Hujung usus kecil dia akan membebani, akan memerlukan period yang lama, setengah orang tak boleh tolerate ya. Tapi memang usus besar dalam 2 hingga 3 meter lah, 1.5 to 3 meters. Kita boleh hidup dengan sebelah usus besar ataupun 1/4 usus besar ataupun even tak ada usus besar. The only problem yang bila kita tak boleh sambung semula usus besar tu ni yang orang takut is kalau kita kena ada permanent stoma. Maksudnya kita tak boleh sambung bila mana usus bawah sekali tu, bahagian otot kemut tu terlibat. Kalau otot kemut terlibat, maka kita tak boleh nak sambungkan kepada kulit. Kita kena sambungkan kepada bag di sini. Sebab di kulit tu dia tak ada function, dia tak ada otot kemut, jadi tak boleh, jadi dia sentiasa akan keluar je. Kalau ada dia keluar macam tu. Jadi kalau ada otot kemut yang terlibat, di situlah kalau rectal cancer ni menjadi lebih rumit lah treatmentnya. Jadi kita mungkin buat radioterapi dulu, kemoterapi dulu, bagi tu betul-betul kecil biar otot kemut dia tak terlibat langsung, dan kita boleh insyaAllah sambungkan. Tapi itu pun ada dia pun efek sebab kita punya usus kemut tu specialized. Rectum lain daripada sigmoid yang kita bawa ke bawah tu. Jadi kadang-kadang memerlukan adjustment untuk pesakit tu. Mungkin dia tak akan normal, dia new normal. Itu dia sedikit penerangan yang lebih lengkap mengenai kanser usus ya. Kenal dulu, jangan takut. Yang penting kita mengamalkan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang sihat, dan elakkan daripada makan makanan yang diproses ya. Itu juga memberi kesan kepada perut kita. Dan yang sedikit saya beri info ya, bahawa Helena ya, kos rawatan untuk kanser usus adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan rawatan kanser yang lain. Itu sedikit info yang kita nak kongsikan juga. Dan sayangilah tubuh badan kita, dan kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tetamu kita hari ini, Dr. Nora Abdul Aziz, atas masa yang diluangkan untuk memberikan info yang menarik kepada kita hari ini. Dan nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Dan semoga apa yang kami kongsikan sepanjang 1 jam Apa Khabar Malaysia ini berlangsung memberi manfaat dan ilmu yang berguna kepada anda untuk membuat satu keputusan yang baik untuk diri anda dan juga mereka di sekeliling anda. Dan saya Helena Falawi, saya Nurul Umul. Assalamualaikum, salam hormat dan jumpa lagi. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin